Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya akan memperkatakan tentang halalan thayyibat memperkasa ekonomi ummah. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang mana Allah menyebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana Allah mulakan dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi konsep halal di sini konsep halal for all, halal untuk semua. Sama ada Islam juga orang bukan Islam, selagi mana ianya mematuhi sama ada bisnes yang dibuat ini berkecimpung dalam bidang segmen, kluster, makanan ke, makan ke, perkhidmatan ke, yang bukan makanan sama ada pharmaceutical ke, kosmetik ke, asalkan yang mana Allah sebutkan konsepnya mematuhi konsep halalan thayyibah, halal lagi baik. So dalam hal ini kenalah dengan tazkirah kita pada hari ini dengan konsepnya halalan thayyibah memperkasa ekonomi ummah. Walaupun ayat ini bermula dengan firman Allah, bermula dalam Al-Quran dan juga hadis yang lain yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, hadis yang sahih, ya, innal halal bayyinun wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW, hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Al-Bukhari. Baik. Walaupun ia bermula dengan Al-Quran, dia bermula dengan hadis, dan halal ini dikaitkan dengan hukum syarak, tetapi hari ini orang membincangkan halal dari sudut bisnes perspektif, dari sudut perniagaan, sebagai marketing tools, market value, sebagai satu alat pemasaran yang cukup besar nilai pasarannya. Sebabnya diperkatakan hari ini World Halal Market, juga pasaran halal global, telah mencecah kepada 10 trilion ringgit Malaysia yang akan dicecah menjelang 2024. Yang tu kita lihat 2-3 hari lepas bagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan melihat kepada pelancongan halal dan industri halal. Ini bermakna cukup besar peluang juga ruang dalam ekonomi halal ini. Bahkan menurut kepada unit perancang ekonomi JPM, segmen pasar halal ini KDNK-nya adalah 8.1%. KDNK-nya, pertumbuhannya besar, tuan-tuan. Dan juga akan menjana pendapatan ekonominya pada tahun 2025 sebanyak 56 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana, bahawa kita lihat bahawa halal ini menjadi satu punca ekonomi kepada negara-negara orang bukan Islam. Kita lihat Brazil yang mempromot, yang mengeluarkan ayam halal terbesar dunia. Australia yang mengeluarkan daging halal lembu ini yang terbesar. Australia dan juga New Zealand contohnya yang mengeluarkan kambing terbesar dunia. Semuanya mempromotkan, mendapatkan saja halal daripada Malaysia juga. Jadi apakah kiranya kita yang berada di Malaysia ini tidak mohon saja halal? Maka ayuh kepada industri-industri Islam, Bumi Putera ni, maka mohonlah saja halal. Tapi sebelum nak mohon saja halal, saya berasaskan kepada pengalaman saya lah. Selama 17 tahun, bermula tahun 2003 sampailah sekarang juga masih lagi membincangkan tentang halal, mengajak tuan-tuan, perempuan mohon saja halal ini. Biasanya ungkapan yang biasa saya dengar daripada industri
Muslim Melayu ni, dia kata kami dah Islam dah Ustaz, nak buat apa lagi mohon saja halal. Sebab mereka hanya kaitkan halal itu, pensijilan halal, logo halal kepada hukum syarak dan Islam saja. Tak. Hari ni orang dah keluar. Sebab itulah saya ingin ingatkan kita perlu ubah mindset. Sebab tu antara ada beberapa perkara yang saya ingin kongsikan. Yang pertamanya, kita perlu ubah mindset bahawa halal ini adalah ekonomi, bisnes, perniagaan, yang mana ia akan mengubah lanskap orang Melayu itu sendiri, ummah kita sendiri. Kalau kita biarkan, hakikatnya akan diambil peluang-ruang kepada orang bukan Islam. Hakikatnya hari ini memang 70% sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, oleh pihak JAIZ sekalipun adalah terdiri daripada orang bukan Islam. 70%, orang Islam hanya 30% saja. Jadi ayo, kena mempergiatkan, kena ubah mindset bahawa halal ini suatu perniagaan, satu keuntungan dengan adanya sijil halal. Bukan dikaitkan dengan hukum syarak semata-mata. Yang kedua, kita perlu hijrah. Kena ada konsep minda hijrah. Kena hijrah daripada yang industri mikro contohnya. Sekarang ni orang dah bercakap tentang PMKS, perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Daripada mikro, kita kena ada mindset supaya berubah kepada yang kecil, berubah kepada yang sederhana, berubah kepada yang multinational company. Bermula daripada halal. Sebab pengalaman saya tanya kepada industri kecil yang dulunya kecil, sekarang ramai kita boleh lihat kejayaan-kejayaan mereka. At least, dia kata Ustaz, at least dah mau sijil halal ini, at least 30% sale-nya dia akan meningkat. Termasuk dalam pandemik COVID-19 ini. Sebab industri halal ini tak terjejas. Orang yang mengeluarkan makanan, setiap hari orang yang nak keluarkan makanan. Sampaikan kepada hari ini pun orang boleh order saja melalui online, kan. Jadi perkembangan industri halal ini dia taklah terjejas sangat sebagaimana kluster-kluster segmen-segmen yang lain. Maka ayo, ambillah peluang juga ruang ini. Maka yang perlu kita buatlah hijrah lah. Kena ada konsep hijrah. Sebagaimana hijrah hanya baginda Rasulullah SAW. Dan juga baginda juga merupakan ikon perniagaan yang perlu kita contohi. Baik, itu hak yang kedua. Yang ketiga adalah kita perlulah dalam hal ini kita menjadikan, selain daripada ikon kepada baginda Rasulullah SAW, kita juga perlu merujuk dan juga menjadikan ikon perniagaan kepada orang yang telah berjaya. Bagaimana mindset mereka? Inginkan kejayaan. Jadi dalam hal ini kena rujuklah kepada orang yang pakar, orang yang ahli. Termasuk dalam pensijilan halal. Jadi janganlah kita ambil yang tentang isu tentang viral, isu yang kata sijil halal lambat, JAKIM slow dan juga JAIZ tak hiraukan, tak bantu. Itu merupakan perkara-perkara yang negatif yang seharusnya kita kena tinggalkan. Kena rujuk kepada orang yang ahli, kena tanya mereka. Dan kadang-kadang kita rasa sedih juga yang datang rujuk banyak ni lah orang bukan Islam. Orang Islam duduk di rumah, tak rujuk. Sedangkan fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kena tanya kepada orang yang ahli. Ahli dalam bidang halal ialah JAKIM dan juga JAIN, termasuk juga pihak JAIZ. Rujuk mereka. Ulil amri ini. Bukan Ustaz Amri, tak. Ulil amri ialah JAIZ dan juga pihak JAKIM. So, kena rujuk kepada orang yang ahli. Bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Ini kita perlu kepada perubahan. Dan juga yang keempatnya adalah saya juga inginkan kepada semua usahawan ini bersatulah, berjemaahlah. Sebab bila kita berjemaah, dia akan kuat. Jangan seorang-seorang. Kalau kita sukar, susah, seorang-seorang. Biarlah kita bersaing, berkawan, persaingan yang sihat, rujuk dan juga boleh duduk untuk nak memastikan ekonomi ini makin besar. Kalau kita berjuang seorang-seorang, dia tak kuat, tuan-tuan. So, bila kita berjuang secara berjemaah ini, akhirnya perniagaan kita akan maju. Dan akhirnya yang kelima, kita akan keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan yang cukup banyak. Dan juga dia memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang lain.
Ya, oleh kerana itulah kita lihat bahawa dalam kaedah perniagaan juga dia mesti ada sifat ta'awun. Wa ta'awanu. Ta'awun ini bantu membantu. Kalau kita keseorangan berjemaah pun tak nak, kan, bila kita buat seminar pun kita buat khusus pun, kan, macam juga YB juga buat khusus, ya. Ramai orang yang tak apalah, kan, kita buat sendirilah. Tak, kadang-kadang di sana itu ada maklumat-maklumat baru yang kita tidak ketahui, yang kita tak tahu. Oleh kerana itu, bila kita mengikuti perkembangan-perkembangan ini, maka nak mohon sedia halal itu adalah dia akan menjadi lebih mudah sebab kita telah mengetahui caranya bagaimana. Sebab itu bagi saya, halal ini, persediaan halal adalah dia akan memberikan kesan kepada ekonomi. Selain daripada persediaan halal, dia juga akan memberikan kesan kepada apa? Kesan kepada ilmu dan juga kesan kepada bagaimana kita nak membangunkan insan-insan halal ini. Maksud saya lebih kepada halal knowledge economy. Ianya bermula daripada persediaan halal. Tapi bila kita dah mau sedia halal, dia kena ada halal eksekutif. Bermakna kena bangunkan orang-orang yang pakar dalam bidang halal ini. Orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ya. So, ia juga memberikan ruang pekerjaan kepada anak-anak murid kita, kepada anak-anak bangsa kita nak menjadi seorang halal eksekutif. Malahan khusus halal eksekutif juga diminati oleh orang luar negara. Sampai di luar negara pun orang minat, tuan-tuan. So, bila bercakap tentang konsep halal ini, kita tak boleh kaitkan sahaja dengan persejalan. Termasuk jugalah ekosistem halal yang dibina daripada persejalan. Termasuk halal knowledge economy. Sebab Malaysia menjadi pusat rujukan halal dunia. Ramai yang telah JAKIM, yang telah JAIS, yang telah kita lahirkan kepakaran, ekspertis yang dapat dilahirkan daripada modul-modul yang telah dibina oleh pihak JAKIM pun. Dan juga kita telah lihat bahawa banyak pusat-pusat penyelidikan halal yang telah ditubuhkan oleh universiti. Malahan telah wujudnya diploma, ijazah, master, PhD dalam halal. Maka ini dia akan berkembang. Tapi sayangnya, kita tak ambil peluang ini. So, bagi saya, dalam kaedah memperkasakan ekonomi ini dua. Satu, halal industri ekonomi, kita menjual produk. Yang kedua, halal knowledge ekonomi. Kenapa? Kerana kita boleh mengeluarkan kepakaran yang menjadi rujukan kepada dunia lain. Contohnya, tuan-tuan. Contoh Jepun, saya ambil Jepun lah. Jepun baru ni baru habis Olimpik 2020. Walaupun sepatutnya buat pada 2020, tapi oleh kerana pandemik ini, maka dia buat tahun ini. 4 tahun sebelum, Jepun panggil Malaysia. Saya juga berpeluang dalam 2, 3, 4 kali jugalah pergi ke Jepun. Bagaimana mengajar Jepun nak buat persediaan halal, nak membangunkan hotel yang halal, produk yang halal. Sebab bagi mereka, apabila dia buat halal, bukan hanya dimakan oleh orang Islam, termasuk jugalah akan dimakan oleh orang bukan Islam. Kalau dia buat perkara yang tak halal, sudah semestinya lah orang bukan Islam hanya makan saja. Kita orang Islam memang tak boleh makan. Jadi, bagi mereka, orang yang bukan Islam ini melihat halal itu sebagai satu perniagaan, sebagai satu ekonomi yang boleh meyakinkan kepada orang Islam yang nak makan. Sebab konsep halal ini selain daripada patuh syariahnya, fatwa-fatwanya, halal juga memenuhi kehendak amalan kebersihan yang baik, amalan penghilangan yang baik, termasuk jugalah amalan halal yang terbaik, suci, bersih, berkualiti. Malahan bila dah adanya logo halal, anda tidak lagi menipu. Contohnya apa? Contohnya kalau dah adanya logo halal, maka labelingnya, alamat-alamatnya, termasuk jugalah sukatannya, semuanya betul. Kalau alamat tak betul,
timbangannya tak betul, katakan bahawa timbangannya mi kuning 500 gram, kami cek 450 gram saja, itu juga memang tidak halal. So halal ini adalah ekosistem yang mengajar kita supaya melakukan amalan halal yang terbaik. Sebab tu ayuh kepada tuan-tuan, mohonlah sedia halal, sebab sedia halal ini memberikan impak kesan kepada ekonomi Malaysia. Kita tak mahu Malaysia yang buat standard, Malaysia yang keluarkan prosedur pensedia halal yang terbaik di dunia, tapi apabila melihat kepada bilangan produk halal, kita kalah dengan negara-negara lain. Jadi kita tak mahu. Oleh kerana itu, ayuh tuan-tuan, mohonlah sedia halal dan juga dapatkanlah sedia halal. Kalau yang tak tahu, boleh rujuk kepada yang tahu. Jika kita tak mahu sedia halal, nama syarikat kita tidak akan tersenarai dalam direkti halal yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM, oleh pihak JAIN ini. Maka rugi kita, sebab JAKIM dan juga pihak JAIN telah educate kepada pihak pengguna ni, carilah yang ada logo halal. Boleh downloadkan Smart Halal. Boleh tengok dalam direkti halal. Syarikat-syarikat yang telah ada sedia halal. Contohnya orang luar negara nak datang ke Malaysia, mereka akan cari produk yang ada sedia halal dalam sistem ini. Jika usahawan-usahawan berputera Islam ni tak tersenarai dalam hal ini, maka mereka tak tahu. Ya, dan akhirnya produk berputera ni yang sedap ini, yang berkualiti tapi tak ada sedia halal, maka orang tak pilih. Malahan nak masuk dalam pasaraya pun juga kena ada sedia halal. Kalau tak ada sedia halal, maka bagaimana nak menjual produk kita dalam pasaraya? Sebab mereka mensyaratkan nak jual produk dalam pasaraya mereka perlu ada sedia halal. Oleh kerana itu, dalam hal ini, carilah maklumat yang betul. Bukalah FB bahagian Hub Halal contohnya. Dan juga boleh juga adalah rujuk kepada FB saya, Ustaz Amri Halal. Dan juga YouTube juga saya ada sediakan untuk nak memudahkan kita bagaimana kepentingan sedia halal hari ini kepada kita sebagai seorang pengusaha berputera ni. Ya, asalkan ada niat, lillahi ta'ala, boleh membantu insya-Allah. Saya doakan semua usahawan-usahawan berputera ini dapat sedia halal dan juga dapat memperkasakan lagi ekonomi ummah. Akhirnya dia berbalik semula kepada kita. Saya rasa itu saja yang sempat untuk saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan sekalian. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik itulah kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka bolehlah ambil pandangan sebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.